Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 3 dalam tajuk belajar bundar. Baik, yang pertama untuk belajar bundar, kita buat dulu carta. Kita tengok di sini, nombor 1, 2, 3 dan 4. Kita asingkan 1, 2, 3 dan 4 ini bahagian atas. 5, 6, 7, 8 dan 9 bahagian bawah. Ini guna untuk apa? Nanti kita akan belajar. Yang pertama, apabila soalan bundar, biasanya soalan akan tanya puluh yang terdekat, ataupun ratus yang terdekat, ataupun ribu yang terdekat. Soalan yang diberi di sini 2464. Soalan mahukan puluh yang terdekat, maka kita pilih nombor 6. 6 adalah rumah puluh. Baik, apa kaitan pula dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni? Kita tengok cara kita nak bundar dengan cara yang mudah. Puluh yang terdekat adalah 6. 6 rumah 6. Bermaksud 6 ini adalah 60. Kita tulis 60 ini di bahagian atas. Di atas 60. Selepas 60 di bawah ni, okey, yang di tepi sini kita tulis macam sama je. 2, 4, 6, 0, 60 ni kan. Di bawah ini, selepas 60, 70. Tulis 70. Yang depannya, 2400 ini kita tulis semula macam biasa. Baik. Jadi, mana jawapannya? Di bahagian atas ataupun di bahagian bawah? Caranya, kita lihat selepas di sebelah rumah puluh itu adalah nombor 4. Nombor 4. Jadi kita tengok 4 ini di bahagian atas atau bahagian bawah. Okey, 4 adalah bahagian atas. Maka kita pilih jawapan di bahagian atas. 2460. Maka jawapan puluh yang terdekat bagi 2464 ialah 2460. Baik, soalan yang kedua. 2465, kita cari puluh yang terdekat. Macam tadi juga, kita gariskan rumah puluh. Rumah puluh ialah 6. Jadi 60. 60. Tulis 60 di atas. Yang di depan ni 2400, tulis sama juga. 2460. Di bawah 60, selepas 60 adalah 70. 70, jadi sebelahnya kita masih tulis sama. Sekarang kita nak tentukan jawapan bagi 2465 ini adalah puluh yang terdekat yang mana? Bahagian atas atau bawah? Baik, kita tengok nombor 5. Nombor 5 terletak di bahagian bawah. Maka kita pilih jawapan di bahagian bawah. Jawapannya 2470. Baik. Seterusnya, masih lagi puluh yang terdekat. Kita gariskan 9. 9 berada di rumah puluh. 9 bahagian atas 90. Di depannya kita tulis yang sama, 2490. Selepas 90 adalah 100. Kita tak boleh tulis 100 kat sini. Jadi kita tulis 500. Kenapa 500? Tadi 100 kan? Sebab selepas 400 akan jadi 500. 90 ini akan jadi 100. 4 ni tambahlah 100 lagi. Jadi 500. Selepas 400 adalah 500. Jadi di depan ni masih sama. 2500. Jadi pilih jawapannya. Cara nak pilih jawapan atas ataupun bawah. Caranya kita melihat nombor di sebelah rumah puluh, iaitu 5 ini. 5 berada di bawah. Maka jawapan bagi 2495 ini ialah 2500. Kita tulis 2500.
Seterusnya kita tengok ratus yang terdekat. Apabila ratus yang terdekat, nombor yang diberi ialah 8637. Ratus yang terdekat ialah kita gariskan 6. Kenapa kita gariskan 6? Kerana 6 adalah rumah ratus. Jadi 600 ini kita tulis di atas 600. Nombor 8 kita tulis semula nombor 8, 8600. Baik, selepas 600, 700. Okey, sebelahnya kita tulis 8. Jadi macam mana kita nak pilih nombor ini, atas atau bawah? Jawapannya atas atau bawah. Caranya kita tengok nombor di sebelah rumah ratus, iaitu nombor 3. 3 berada dalam jadual ni, 3 berada di bahagian atas. Maka jawapan yang kita pilih adalah bahagian yang warna biru ini, jawapannya bahagian atas, iaitu 8600. Seterusnya masih lagi ratus yang terdekat. 8687. Kita cari ratus yang terdekat, kita pilih rumah ratus, iaitu 6. 600 macam tadi juga, kita tulis 600 di atas. Nombor 8000 kita salin semula. Kemudian kita tulis nombor selepas 600. Di bawah sini kita tulis lepas 600 ialah 700. Nombor di depannya kita tulis semula, iaitu 8000 ni kita tulis saja semula 8700. Seterusnya kita pilih jawapan, sama ada jawapannya di atas ataupun di bahagian bawah. Kita tengok nombor di sebelah rumah ratus, iaitu nombor 8. Di rumah puluh ini nombor 8. 8 berada di bahagian bawah. Jadi jawapan yang betul adalah berada di bahagian bawah, iaitu 8700. Kita tulis 8700. Ini jawapannya. Contoh yang kedua untuk ratus yang terdekat. Kita tengok rumah ratus, iaitu 9. Kita gariskan nombor 9 ni. Kemudian di atasnya macam tadi juga, kita tulis 900. Kemudian di depannya 8000, tetap nombor 8, 8000. Kemudian selepas 900 adalah 1000. Tetapi kita tak boleh tulis 1000. Kita masukkan 1000 itu di tempat 8000 ini. Jadi 8000 menjadi 9000. Okey, sekarang kita pilih nombor atas atau bawah. Caranya kita lihat nombor yang berada di sebelah nombor 9 ni, iaitu nombor 8. 8 berada di bahagian bawah. Baik, jadi jawapan kita adalah bahagian bawah ini, iaitu 9000. Jadi jawapannya adalah 9000. Seterusnya, kita tengok soalan ribu yang terdekat. Ribu yang terdekat, maka kita pilih rumah ribu. Soalannya ialah 5249. Tuliskan ribu yang terdekat bagi nombor tersebut. Nombor inilah. Jadi 5249 ni kita gariskan rumah ribu. 5000 kita tulis semula di atas 5000. Di bawahnya kita tulis selepas 5000 ialah 6000. Jadi sekarang kita pilih mana satu jawapannya, bahagian atas atau bawah. Caranya kita tengok di sebelah 5, iaitu nombor 2. Nombor 2 berada di bahagian atas atau bawah? Ya, bahagian atas. Jadi jawapan kita berada di bahagian atas, iaitu 5000. Jadi kita tulis jawapannya adalah 5000. Seterusnya, masih lagi soalan ribu yang terdekat. Soalan yang diberi ialah 4749. Cara untuk cari ribu yang terdekat, macam tadi, kita gariskan rumah ribu, iaitu nombor 4 ni adalah rumah ribu. Kita tulis 4 ini, 4000 di atas. 4 adalah 4000. Jadi kita tulis saja 4000.
Di bawahnya ialah selepas 4,000 ialah 5,000. Baik, jadi kita nak pilih mana satu jawapannya, atas atau bawah. Kita tengok nombor di sebelah rumah ribu iaitu 7. 7 berada di atas atau bawah. Kita tengok jadual. 7 berada di bahagian bawah. Maka jawapan kita adalah bahagian bawah ini iaitu 5,000. Kita tulis 5,000. Itu jawapannya. Seterusnya, ribu yang terdekat. Masih juga ribu yang terdekat. Soalan yang diberi ialah 9,949. Caranya masih sama macam tadi. Kita gariskan rumah ribu. Rumah ribu ialah 9. Kita tulis di atasnya 9,000. Di bawahnya selepas 9,000, 10,000. Okey, bahagian bawah 10,000. Jadi mana satu jawapannya? Kita tengok nombor di sebelah rumah ribu iaitu rumah ratus. Rumah ratus, di situ terdapat nombor 9. Kita cari nombor 9 ini berada bahagian bawah atau atas? Ya, bahagian bawah. Jadi jawapan kita ialah berada di bahagian bawah iaitu 10,000. Maka kita tulis 10,000. Okey, selesai. Jadi sekarang kita cuba jawab soalan yang cikgu letak di sini iaitu 4,561. Cara kita jawab, kita boleh sediakan bentuk jadual atau apa-apa bentuk yang soalan beri kepada kita. Kita jawab soalan yang pertama ini nombor yang sama tetapi 3 jawapan iaitu puluh yang terdekat, ratus yang terdekat dan juga ribu yang terdekat. Mula kita jawab dulu puluh yang terdekat. Kita boleh conteng mana-mana tempat di kertas kita, di buku atau mana-mana cara nak jawab. Tapi kalau kita dah tahu jawapannya, kita dah tengok sini puluh 6 ini adalah puluh yang terdekat. Kita tengok satu, kita dah tahu jawapannya, kita boleh terus jawab. Tetapi kalau kita masih lagi tak berapa ingat, kita boleh tulis. Contohnya macam 4,561 kita tulis macam ni. Di bahagian atas 6 ini rumah puluh. 60 kita tulis semula 60 bahagian atas. Kemudian di depannya kita salin je 4,500 itu 45. Baik, kemudian bahagian bawahnya selepas 60 70. Kemudian kita salin semula bahagian depan 4570. Kemudian kita tengok sebelah rumah puluh ialah 1. Jadi kita cek 1 berada di bahagian atas. Jadi jawapan kita ialah bahagian atas ni 4,560. Jadi kita tulis di sini 4,560. Seterusnya, ratus yang terdekat. Kita salin macam tadi juga. Kalau tak nak salin pun tak apa. Kalau dah tahu jawapan, terus je tulis. Kalau tak tahu jawapan, kita salin di mana-mana tempat. Kita tulis 4,561. Kita gariskan rumah ratus, iaitu nombor 5. Rumah ratus. Jadi 500, kita salin di atas 500. Di depannya kita salin semula 4,000 ni, 4,500. Kemudian di bawahnya selepas 5,000 adalah selepas 500 ialah 600. Tersalin semula 600. Kemudian tulis nombor 4 di depan. Jadi kita pilih atas ataupun bawah. Kita tengok di sebelah rumah ratus ada nombor 6. 6 berada di bahagian bawah. Baik, jadi jawapan kita berada di bawah ni, bukan di atas. Jawapannya 4,600. Kita tulis dalam jadualnya 4,600. Baik, seterusnya untuk ribu yang terdekat, sama juga kita salin semula soalannya. Tapi ingat, kita garis rumah ribu iaitu 4,000. 4,000 ni kita gariskan rumah ribu ni. 4,000 ini kita tulis semula bahagian atas 4,000. Kemudian selepas 4,000
adalah 5,000. Kita tulis 5,000 bahagian bawah. Baik, kita nak tahu jawapan kita 4,000 atau 5,000, atas atau bawah. Kita tengok nombor di sebelah rumah ribu, iaitu nombor 5. Nombor 5 berada, kalau kita tengok jadual sini, nombor 5 berada di bahagian bawah. Nombor 5 ni berada di bahagian bawah. Jadi jawapan kita adalah bawah ni, iaitu 5,000. Kita tulis jawapan kita 5,000. Okey. Jadi cikgu ucapkan selamat belajar. Kita jaga diri elok-elok. Sekian, terima kasih.